Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar? Apa khabar rakan-rakan Facebook saya semua? Hari ni hari Ahad 7 bulan 2 2021. Siapa yang ada tengah online bersama saya sekarang? So hari ni saya nak tanya dekat trader semua. Okay, adakah you all semua sama macam saya, iaitu setiap hari Sabtu dan Ahad sebagai seorang trader kita akan bosan gila. So sekarang topik dia, betul ke being as a trader Sabtu dan Ahad akan jadi satu hari yang sangat-sangat bosan. Tak sabarnya nak tunggu hari Isnin. Taufik Halijan. Assalamualaikum Abah Idola sepanjang zaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taufik Halijan. Semoga sihat-sihat bersama keluarga tercinta. Abang Yusmizan Yusof. Assalamualaikum Abah Handsome. Waalaikumsalam Abang Yusmizan. Kalau tak silap saya, Abang Yusmizan ni dia antara wira negara. Dia adalah seorang anggota bomber. Betul tak Abang Yusmizan? Antara frontliner. Eddie Ismail, betul. Apa yang betul tu Eddie? Eddie tengah bosan ke tu? Eddie tengah bosan. Oh, Eddie cakap dia bosan. Eddie ni antara salah seorang rakan trader saya. Eddie Ismail. John Pilot. Pilot kapal terbang pun ada dalam ni. Mizan Jovi. Salam Abang Handsome. Selamat petang, salam sayang. Saya tak bosan Abah sebab malam ni Liverpool lawan Man City. Tak keluar lagi daripada gua minggu lepas. Mizan Jovi ni dia selalu ngakal-ngakal dekat saya berkenaan dengan English Premier League. Abah, baju saya yang di Dubai tu mana? Ada Vikron, ada. Vikron jangan risau. Nanti Vikron kita habis PKP kan, kita jumpa di Indonesia insya-Allah. Ini sahabat kita ya, Vikron daripada daerah Aceh di Indonesia. Rakan trader kita daripada Indonesia, saudara Vikron. So sahabat-sahabat daripada Indonesia boleh mampir, boleh gabung sama saudara Vikron, trader berpengalaman. Mustaqim Marzuki, champion. Ini dia sahabat saya, Mustaqim Marzuki, popular investor, champion, represent negara Malaysia. So saudara Mustaqim Marzuki ni antara rakan trader, partner bersama-sama saya dekat eToro dengan grup MyFire. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustaqim. Shah Ashraf, handsome teruk Abah. Oh, dia balas balik. Tadi dia punya live, kita komen dia handsome teruk. Ini pun dia komen juga, handsome teruk Abah. Alright. Syah dekat pondok Syah Syah dekat pondok. Oh, Syah pun dia masukkan saya dekat live dia juga. Hebat Syah ni.
So guys, share kita sembang-sembang kat sini. Saya nak tanya berapa ramai yang bosan ketika hari Sabtu dan Ahad? Berapa ramai yang bosan? And bila bosan, apa yang you all buat? Bila bosan, apa yang you all buat kat rumah? Nak trade? Tak boleh. As long kalau you all trade cryptocurrency lah. Sekarang ni orang dah mula ramai trade cryptocurrency. Sebab cryptocurrency dia boleh trade within Sabtu Ahad. Market dia tak berhenti 7 hari. Okey, siapa lagi? Eddie, tak sabar nak tunggu open Wall Street malam esok ni. Malam esok Wall Street open. Okay, kalau pagi indeks dah open dah pukul 7. Sabar Eddie, sabar. Vikron, Syah lagi buat mobil tu. Wah, Syah itu Syah Ashraf Vikron, dia lagi mau buat mobil electric vehicle tu. Dia mau menandingi Tesla kayaknya ya. Mirzan Johri, Abah jangan join Aizat lah. Dia Sabtu Ahad busy. Ada Zoom khusus pra perkahwinan. Sabtu Ahad biasa pergi gym je Abah untuk jogging. Tapi itulah sekarang tutup. Ada sahabat saya dia Sabtu Ahad dia tak ada aktiviti. Apa yang dia buat? Dia join kursus pra perkahwinan. Dia join kursus pra perkahwinan, tak tahulah dia nak kahwin lagi ke atau saja nak top up ilmu kan. Mungkin banyak ilmu-ilmu perkahwinan tu dah terlupa agaknya. Okay, anyway kalau tanya saya kan, Sabtu Ahad memang to be honest saya bosan. Tapi sebab since PKP ni kan, jangan kata Sabtu Ahad. Okay, hari-hari biasa pun bosan sebab tak semua benda kita buat dekat rumah kan. Tak semua benda like macam apa ni ayat work from home, tak semua pekerjaan kita boleh buat dekat rumah. Ada juga part kita nak kena buat kat luar. So memang banyak saya punya kerja-kerja yang tergendala sebab tak boleh nak keluar ke mana-mana. But just fikir ada hikmahnya di sebalik semua ni. Cuma apa yang saya nak share, Sabtu Ahad memang mostly saya suka masak lah kat rumah. Sabtu Ahad saya suka masak kat rumah. Macam hari ni saya beli ayam yang dah siap marinate daripada sahabat saya, Puan Syazwani. And then saya sediakanlah macam mashed potato, tambah-tambah sikit kan. Masak untuk seisi keluarga. Itulah yang saya buat. Kata carilah kata aktiviti kat rumah. Okey, Syah Auzin, apa stok pilihan bakal boom? Stok pilihan bakal boom. Banyak stok yang saya nampak sekarang ni masih lagi dalam keadaan murah. Sangat berpotensi untuk long term punya projection. Cuma saya nak advise kepada semua, stok yang terbaik untuk kita beli sudah pastilah stok company yang kita memang dah tahu. Kita memang dah tahu company itu establish, kita dah tahu company itu sustain, kita dah tahu company itu consistent bayar dividen. Apa contoh company itu? Company Apple, company McDonald, Microsoft, Nvidia, Intel. Itu company-company yang dah lama tau. Sebab baru-baru ni
sekarang ni fenomena global stock market. Orang dah mula involved dalam global stock market, daripada trade crypto, daripada trade currency, and then orang involved pula dekat instrumen baru iaitu global stock market. Actually bukan instrumen baru, instrumen lama, dah lama dah actually, cuma tak banyak lagi pendedahan, and then orang yang trade pun mungkin tak berapa ramai. Jadi now dia dah jadi fenomena, and orang dah mula belajar, dan bila belajar orang akan explore. So bila explore, orang ni akan masuklah macam-macam group, dan tidak dinafikan ada juga yang mungkin masih lagi cetek ilmu, melihat satu stok, tiba-tiba stok tu naik daripada harga $40 sampai naik $100, naik $200 sampai $400, and then dia pun beli pula ketika harga mahal, and then tanpa disedari rupanya itu adalah stok yang lebih kepada speculate. Dia panggil pump and dump, maknanya dia buat rumors, stok ni naik, dan orang pun kecoh dekat group apa semua, sampai harga dah atas, dan tiba-tiba ada satu hedge fund ni masuk untuk sell ke semua stok dengan amount yang besar. Jadi trader-trader retails yang beli dekat harga tinggi tu termenung je lah. Jadi banyak sebenarnya kita perlu pelajari. Jadi kalau tanya saya, Shah Auzain, apa stok pilihan bakal boom? Stok pilihan yang bakal boom adalah stok yang memang anda dah tahu dia punya company tu memang established. Senang cakap lah, kalau kita cakap company tu close to impossible untuk bankrupt. Impossible tu nothing tapi nak cakap lebih, orang kata close to impossible lah, hampir boleh kata nak cakap impossible tu boleh untuk company tu. Company Apple, McDonald. Kemarin last week masa sesi pertama, episod pertama segmen evolusi saham global dekat CTC, saya ada kongsikan satu saham iaitu saham McDonald, yang mana saya share dekat semua berkaitan dengan saham McDonald. Apa sebenarnya business model saham McDonald? Ramai yang terkejut bila saya share benda tu, but that's a reality yang you all kena faham. Kalau kita tak explore, kita hanya tahu McDonald tu jual burger, jual prosperity, jual french fries, jual ice cream, cone, vanilla. Tapi hakikat yang sebenar, McDonald membuat bisnes, maknanya involve juga dalam bisnes real estate, property. Macam mana? Dengan cawangan-cawangan McDonald yang dia ada, terutama dekat US, McDonald beli tanah, and then kepada siapa yang nak buka McDonald, ini dah jadi franchise, dia kena bayar sewaan dekat McDonald, kena bayar royalty dan bayar fee tambahan. Dan tanah itu adalah hak milik McDonald. So, you boleh bayangkan tak dekat benua Eropah ni, benua Amerika ni sangat besar tau, ada beribu cawangan McDonald dekat situ. And the most important thing kena ketahui, satu dunia pergilah mana-mana pun, semua orang tahu McDonald tu apa. Tanya budak kecil dia tahulah. And mostly semua orang dekat dalam Malaysia ni pernah makan McDonald. Setuju tak dengan statement yang saya bagi ni? Eddie Ismail, Sabtu Ahad just rehat je, tak tahu nak buat apa. Rehat Kaminda, terapi, buat exercise. Saya tadi baru buat exercise sikit, buat push up sedikit, pasal ada keluar-keluar peluh sikit. Yang malam ni try nak kayu basikal pula. Okay, by the way, saya punya baju hari ini ditaja oleh Panglima Traders daripada CTC FM. Ditaja oleh Wak Rizam, Encik Rizam Abdul Latif. Dan dekat bawah ni ada tulis Forex, online, TV dan radio. Jadi kalau pakai baju ni, orang tahu kita trade Forex, kita trader.
Terbaik Abah. Nia Bella. Bella. Hai Bella, apa khabar? Bella tak online ke hari ni? Biasa time-time macam ni Bella tengah online kan? Ke tengah memasak? Ahmad Safwan. Salam Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Safwan. Apa khabar Safwan? Bila nak masuk UFC nak tengok Abah lawan Chicken? Nak masuk UFC, kita tengok je lah Safwan. Nak masuk, tak layak kan? Hanya layak tengok je. Hari ni ada UFC Fight Night saya memang tengah tunggu game tu. Pukul 11 tadi, antara Alistair Overeem lawan Alexander Volkov. Saya tengah follow rapat-rapat Alexander Volkov ni sebab dia antara fighter Russian yang tengah mencuri tumpuan dalam kategori heavyweight dekat UFC, dan saya menjangkakan Alexander Volkov ni dia akan dapat champion, maknanya dia akan dapat belt, UFC belt as a champion heavyweight punya divisions. So tadi dia lawan Alistair Overeem. Alistair Overeem tu pun bekas former, pernah jadi champion juga dekat UFC tapi tak lama. Trader berpengalaman juga. Trader pula. Fighter pengalaman juga. Saya suka tengok UFC ni sebab kita bukannya minat pergaduhan, tetapi dalam perlawanan ni banyak benda yang kita boleh belajar sebenarnya kalau you all menghayati lah daripada segi macam mana seorang fighter tu daripada bawah masuk naik division satu untuk masuk ke gelanggang UFC, and then nak bergaduh kat situ. So energi, semangat, macam-macam influence yang kita boleh pelajari dekat situ. Terutama bila kadang-kadang saya paling suka tengok fighter dia gaduh, member ni dah berdarah dah ni, dah macam nak mati dah kan, tapi lala dia yang menang. Macam ni dia comeback. So benda tu boleh jadikan kita punya satu sumber inspirasi untuk kita terjemahkan dalam kehidupan kita sendirilah. That's why saya suka tengok UFC. Other than that, of course lah, satu dunia tahu, apatah lagi orang Islam, Khabib Nurmagomedov, dia sebagai ambassador as a Muslim religious, 30 kali lawan tak pernah kalah, tak tahu siapa boleh kalahkan dia. So satu pencapaian yang cukup hebat dalam gelanggang UFC. Eddie cakap Rusia tengah mendominasi. Yes, Rusia sekarang tengah mendominasi. Bagus jugalah hari ni, tak bosan sangat. Pagi tadi dapat tengok fight UFC, and then lepas tu tengah hari saya masak. Cuma memang kesabaran nak menunggu hari Isnin tu trader je faham betapa tak sabarnya nak tunggu hari Isnin. Sebab apa? Market dah buka. So dulu Russia sekarang banyak mendominasi gelanggang UFC. Kalau sebelum ni tak silap saya tahun 2017, 2018 time tu memang banyak semua fighter daripada Brazil, mostly Brazilian. Jose Aldo, Junior Dos Santos, siapa lagi? Banyak dah saya lupa nama-nama tu. Tapi sekarang nampak Russian punya fighter dah mula menyelah. Dan saya suka satu video kalau you all tengok lah, video berkenaan dengan Conor McGregor. Conor McGregor ni dia bercakap dekat public, lepas dia dah kalah dengan Khabib ni lah. Lepas dia dah kalah dengan Khabib Nurmagomedov. So Conor McGregor ni dia cakap yang Khabib ni tak ada semangat patriotik. Khabib ni dia tak mencerminkan diri dia sebagai seorang Russian. Alasannya sebab satu je. Dia kata sebab Khabib setiap kali ke gelanggang dia hanya memakai topi yang dia selalu pakai tu, dia punya hat tu, atas kepala macam rambut afro kan.
And then dia tak pernah pun bawa bendera Russian. So daripada situ Conor McGregor memberitahu kepada media yang mana Khabib ni fighter yang tak ada semangat patriotik dan dia bergaduh bukan represent untuk negara dia, kan, tetapi kepentingan diri sendiri. Tapi apa yang dibalas oleh Khabib kan, sangat-sangat menarik. Okay. Apa yang Khabib balas ialah tidak semestinya kalau aku tak bawa bendera, okay, aku bukan seorang yang patriotik, kan. Sedangkan malulah seseorang itu memakai bendera Irish, okay, memakai bendera negara sendiri, tetapi menunjukkan kepribadian yang tak senonoh, ajak orang minum arak, okay, bercakap benda yang nonsense, okay, bercakap, you tahu kan Conor McGregor macam mana dia provoke orang, okay. So kepribadian kau bukan disemai melalui bendera, maknanya bukan daripada bendera, okay, tapi daripada attitude, daripada akhlak. Jadi malulah dengan memakai bendera negara sendiri tapi mempunyai attitude yang sebaliknya, maknanya tak represent akhlak yang mulia, kan. Walaupun you just a provoke, okay, tapi masyarakat memandang. So itulah yang kita nak belajar. Tak semestinya kita, orang kata apa, kita diam, kita tak melawan, okay, tak mestinya kita tak diisi. Just be humble. Salam Abah, cerita sikit pasal kami tak ramai. Apa tu Azizi, kami tak ramai? Dulu saya ada buat stiker kami tak ramai. Apa yang awak nak cerita pasal kami tak ramai tu? Dah lama ni saya tak cerita pasal kami tak ramai. Salam Abah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang ada live dalam live saya ni? Saya nak check. Dalam friendly saya kan. Anyway, siapa yang saya pun tak tahu ramai yang add saya, add Facebook saya, tapi saya tak approve tau. Sebab apa? Saya hanya approve orang yang memang saya jumpa dia, saya kenal dia, and then dia add saya, okay, saya approve. Tapi kalau orang yang tak kenal ni, saya tak akan approve selagi orang tu tak PM saya. Maknanya dia PM saya, tanyalah, biasanya kebiasaannya lah sekarang ni ramai add saya untuk belajar trade, okay, nak buka account. Sebab saya dah belajar banyak perkara melalui Facebook ni, dah banyak kena scam, okay. Jadi saya lebih berhati-hati. So sebab ada yang PM saya, dia akan cakap, Assalamualaikum Tuan, Assalamualaikum Abah, tolong approvekan friend sebab saya tak dapat nak komen Abah punya status. Jadi saya akan terus bagi reaction lah, okay, minta maaf sebab terlewat, terus saya akan approve friends. Zul Atan katanya, ramalan Liverpool 2, Manchester City 0, Manchester United potong kat corner. Okay, malam ni ada pertembungan menarik antara Manchester City dan Liverpool, dan jangkaan saya malam ni Liverpool akan tewas. Berapa tewas saya tak tahu, tapi dia akan tewas. Malam ni Liverpool akan tewas. Saya bukan haters mana-mana kelab pasukan bola. Saya sebenarnya pencinta pasukan bola sepak. Just name it lah, apa pun. Even Liga Malaysia ke apa, sebut saya adalah pencinta bola sepak. Apa saja yang saya
lontarkan dekat Facebook lebih bersifat jenaka, lebih bersifat humor, kan? Dan itu hanya sekadar gurau senda, tidak lebih daripada itu. Jadi tak perlulah terasa sangat kalau saya cerita, kan? Abah ni dia sekejap sokong Liverpool, kejap dia kutuk Manchester United, kejap dia ni, kejap dia itu. Sebenarnya saya sekadar just for fun, okay? Tak lebih daripada itu pun. Sebab guys, you tahu tak, ada sampai saya komen pasal Manchester United, saya komen pasal Liverpool. Member ni unfriend. Dan member ni unfriend kita. Jadi saya nak declare lah, it just a joke, okay? MNF traders, Abah, bila lagi nak online and hadiah baju hari tu terlepas? Kalau nak tahu hadiah-hadiah yang saya bagi giveaway apa semua tu, semuanya tengah packing. Saya tak post-post lagi. Nak pergi balai polis, nak pergi balai polis lah. Nak pergi post laju pun tak ada masa lagi. Bukan tak ada masa, nak keluar dengan Roblox apa semua. Jadi sekarang ni saya keluar, pergi kedai Aceh, balik rumah. Pergi kedai Aceh, balik rumah. Pergi kedai Aceh beli apa? Belilah keperluan makanan harian. That's all at this moment. Banyak benda yang tergendala. Okay guys, since saya tengah online, saya tengah live Facebook, saya open dekat you all semua nak tanya apa saja soalan berkaitan dengan saham. Ingat berkaitan dengan saham. Dan bola sepak, mungkin bolehlah. Nak tanya ramalan apa semua malam ni, saya dah bagi tahu tadi, malam ni saya jangkakan Liverpool akan tewas di tangan Manchester City. But jika Liverpool menang, itu petanda bahawa Liverpool punya player dia dengar saya punya live ni. Jadi dia rasakan itu sebagai satu cabaran. Kadang-kadang kritikan boleh menjadikan satu semangat. Siapa lagi yang live sama saya sekarang ni? MNF Trader. Saham ADMP. Okay, since tanya pasal saham, kejap saya buka. Saya buka kejap. Okay. Kita boleh beli saham IPO di luar negara tak, Abah? Of course, definitely. That's why kita adalah trader global stock market. Alright. Saham apa Eddie tanya tadi? Saham... Okay, saudara Eddie tanya saham ADMP okey tak? Okay, kita tengok ADMP. Kita tengok technical dulu. Okay, company pharmaceutical. Betul tak Eddie? Company pharmaceutical. Jadi kita tengok company ADMP ni. Nampak menarik sebab harga dia masih murah. Okey, kejap saya nak share dulu. Application window. Okey, semua nampak
Okay, ADMP. Kita tengok chart dia. Oh, saham dia murah $1.22 sahaja. Okay, ini saya rasa ni company ni baru listed ni. Okay, company ni baru listed. Saham dia, okay, kalau tengok company ni company baru. Kita so many healthcare, company pharmaceutical ni sekarang ni banyak tengah masuk IPO. Dan mostly semua tu nak buat vaksin. Okay, founded in 2006, Adamis Pharmaceutical is a biopharmaceutical company operating globally. The firm engaged in the discovery, development and sales of specialty biopharmaceutical and other drug product, headquarters in San Diego, California. The company stock is listed on the Nasdaq stock market under the ADMP ticker. Make this stock an additional to your watch list to keep. Okay. So company ni masuk dekat dalam Nasdaq. Okay. Kita tengok kat Yahoo Finance. Saya check satu persatu. Okay. Untuk AD. Saham ADMP. Adamis. ADMP. Okay, Adamis Pharmaceutical Corporation. Okay. Saya nak bagi tahu kat you all setiap kali you all nak analisa, okay, nak tengok saham-saham berapa saham ni punya market cap apa semua, you all just go through dekat Yahoo Finance. Yahoo Finance ni sangat-sangat membantu. Jadi sekarang ni just klik ticker dia ADMP. Okay, ni Adamis Pharmaceutical Corporations. AD masih nampak AD? Ini analisa ni kita nak sharing bersama-sama based on daripada request daripada AD. Okay, kalau kita tengok dia punya market cap 171 juta market cap. Maknanya pasaran saham dia bernilai 171 million. And then beta dia rendah lagi 1.42, which is bagus sebenarnya. Okay. Sebab company ni baru, dividend date dia pun belum ada lagi. Okay. Jadi kalau kita tengok dia punya average volume dia satu hari lebih kurang sen-sen range dia lebih kurang sen-sen sahaja. And sekarang kita tengok profile. Kita tengok profile. Okay, Adamis Pharmaceutical. Okay lah, betul lah dia punya alamat dia ni dekat San Diego, United States. Ini ada dia punya website dia. Boleh klik kat sini tengok website dia. And then ini dia punya board of key executive. Key executive ni actually merangkap dia punya insider. Inilah insider. So dia punya owner dia, which is saya sangat yakin ni dia punya independent chairman and consultant, Richard C. Williams. And then second dia punya president and CEO and director, Dr. Dennis J. Carlo. Okay. So ini maknanya dia punya consultant ni, mungkin dia punya yang Mr. Richard C. Williams ni dia punya funder mungkin. And then dia punya owner dia adalah Dr. J. Carlo. Sebab yang lain ni kalau tengok banyak doktor tapi yang Richard C. Williams ni mungkin founder dia. Mr. Robert Hopkins, okay. So Mr. Flatter, Karen, Roshan, okay. So kalau kita tengok ini dia punya board of director. And then sektor dia dekat sektor healthcare. And then industry drug manufacture, specialty and generic. Alright. So bila kita dah tengok dekat sini, kita tengok holders dia. Siapa pemegang saham dia? Saya dah agak dah. Okay. Nampak tak? Pemegang saham dia ada Vanguard Group, ada BlackRock, Maven Securities, okay, Cube Research Technology Limited, GSA Capital Partners, Northern Trust Corporation, Morgan Stanley. Okay. Guys, inilah yang kita perlu faham.
Bagi saya simple je. Kalau sesebuah saham tu baru listed dalam market and then ada dua jerung ni, okay, Vanguard Group dengan BlackRock ni, mean saham tu adalah saham yang bagus. Sebab apa? Sebab Vanguard Group dengan BlackRock Incorporation ni adalah satu company hedge fund yang sangat besar, company yang trade duit dekat US ni, okay, investor banyak letak duit dekat dalam Vanguard ni. Banker, okay, public security, mutual fund, banyak semuanya letak duit dekat Vanguard. And then Vanguard, kalau perasan dekat semua saham yang ada dekat dalam stock market ni, ada dia punya listed. Dan dia adalah king, Vanguard Group dengan BlackRock. Jadi company ni baru listed dekat dalam stock market melalui papan Nasdaq dan harga dia $1.22. Terima kasih Eddie kongsikan saham ni. Sebab apa? Dengan harga serendah ni, bagi saya sangat sesuai untuk kita beli dan hold dalam tempoh masa yang lama. Kalau harga naik, dengan sekarang harga naik $2, kita dah untung lebih kurang close to 100%. Jadi kena faham ini adalah company pharmaceutical, company berkaitan dengan kesihatan. Ini bukan company bersifat kehendak, ini adalah company bersifat keperluan. Orang sakit mesti jumpa company ini. Nah, maknanya perkhidmatan dia tu bukan perkhidmatan berunsur kehendak. Okey, siapa yang hari ni nak cakap aku nak sangat kena COVID-19, aku nak sangat kena kanser, tak ada Itu bukan kehendak. Tapi kalau dah sakit, dia dah jadi keperluan. Jadi company ni okey, boleh memenuhi keperluan pesakit. Jadi sangat-sangat value. Okey. So kalau tanya saya, dengan chart, kalau kita tengok dia naik, biasa saham kalau baru-baru dia macam ini Saham baru-baru dia macam ini, naik daripada harga dia masuk 40 sen, lepas tu naik $2.25, lepas tu dia turun. Okey. Dalam kalau tanya saya, harga bawah $10 ni memang orang kata kalau ada duit pump and orang kata big as investor untuk long term punya projection. Dia naik atas ni balik $2.50 ni dah untung 100% dah. Kalau kita beli daripada harga murah ni lah. Sebab sekarang ni harga saham ni murah dan dia baru listed. But untuk fundamental yang lain, kita boleh tengok dia punya EPS, earning per share, kita boleh tengok dia punya revenue, itu semua nak kena tengok jugalah. But so far, company ni meyakinkan Sebab apa? Sebab ada dua ekor jerung ni, iaitu Vanguard dan BlackRock. Okey, lagi satu, Eddie suruh share company OCGN. Bagus Eddie ni. Dia rajin share company-company baru. Okey. Bila kita klik kat sini kalau perasan you klik je search company OCGN ni, kita keluar nama company ni Ochugen Incorporation. Okey. Dekat sebelah kanan ni dia ada tulis dia punya description berkenaan dengan company ni. Okey. Ochugen harga dia $5.25. Price by Nasdaq nampak kat sini. And then Ochugen Incorporation is a locally operating healthcare company that was founded in 2013 and based in Pennsylvania. It's developed and takes to market therapies for rare eye disease. In 2020, the company presented as a key life science and medtech summit. It's listed on Nasdaq under the ticker OCGN. Keep track. Alright. So dia buat terapi for rare eye disease untuk penyakit mata. Okay, kalau kita tengok chart dia, kita tengok technical dulu. Oh, wow, luar biasa ni kenaikan dia ni. Menarik. Okay. Kita kena berterima kasih dengan Eddie. Sebab kalau Eddie tak sebut nama company ni, saya pun tak buka chart ni. Okay, so far chart dia kalau kita tengok
memang tengah bullish. Okay. And now kita tengok pula another side, iaitu dekat Yahoo Finance, OCGN. OC. Ochugan. Okay. Sebelum kita tengok kat sini. Wow, not bad company ni. Sebab market cap dia pun dah dekat 850 juta. Yang nampak ni market cap dia ni 850 juta. Wow. It's a quite big numbers. And then kita tengok dia punya profile. Wah, ini company kalau tengok nama-nama ni semua, company ni dia base dekat US, tapi most of dia punya founder apa semua ni Indian guy. So saya rasa ni company ni pengasas dia daripada India. Dr. Shankar Musunuri, Dr. Uday B. Kompella, Mr. Sanjay S. Subramaniam, Dr. Vijay Tamara, Dr. Muhammad Ginat, dia punya Chair of Retina Scientific Advisory Board. So maknanya Ochugan Incorporation ni dia memang lebih fokus kepada mata. Dia lebih fokus kepada mata. And kita tengok dia punya financial dia. Okay, kalau perasan financial dia nampak tak? 2018 dia start 2000. Okay, total revenue dia baru listed jadi dia punya ni pun tak banyak lagi. Tapi nampaklah kat sini start daripada 2017 dia punya revenue dia minus earning dia pun minus. Kita tengok holders dia, pemegang saham terbesar dia siapa? Saya dah agak 2 ekor ni mesti ada punya. Jadi itulah saya cakap. Macam kat sini Vanguard saja duit dia ada kat sini lebih kurang 7,435. Okey, maknanya 2.3 juta ni value ni adalah daripada Vanguard Group saja. Market cap dia tengok tadi, market cap dia 800 million lebih And back to the chart. Okay, company ni boleh buy and hold. Kalau tanya saya, company boleh buy and hold untuk long term. Dalam masa daripada 3-4 tahun daripada sekarang, saya menjangkakan company ni akan boom, akan naik. Alright. Okay, King Gas. Saham Man U boleh beli ke bah? Man U. Tengok kita orang yang akan saya main-main. Saham Man U ni Manchester United. Yang akan saya main-main saham Manchester United ni ada. Dia tengah Manchester United. Dia cakap apa kat situ? The most valuable football club in the world listed its IPO on the New York Stock Exchange in August 2012 and is currently valued at 3 billion USD. Nampak tak? Liverpool ada. Manchester City ada. Nampak? Manchester United antara salah satu company yang listed dekat dalam New York Stock Exchange. And kita tengok dia punya chart. Okay. Tengah naik guys. Tengah naik. Ini time frame H1. Okay, hari tu dekat harga $14, sekarang dah naik $16. Lebih kurang $2 kenaikan. Kalau kita tengok weekly. Weekly nak buat Morobozo tu, nampak tu. So kita boleh beli saham dia. Saham Manchester ni. And kalau kat sini kita boleh tengok macam ticker ni ticker dia apa? MANU. Manu lah ticker dia. Nampak tu? Manchester United. Harga dia $16. Market cap dia 2.61 bilion Jangan main-main.
Siapa pemegang saham McDonald? Saham Manchester United. Nampak tak? BlackRock tak ada. Ni banyak mungkin company-company daripada apa ni, London lah. Lansell Trend Limited, Bamco, Massachusetts Financial Service, Janus Henderson Group PLC, Royce Associate. Okay. Ini semua company-company yang pegang saham Man U. Okay, kita tengok siapa insider dia. Nak tengok siapa bos MU, kita pergi kat profile dia. Kita tengok ada tak nama Alex Ferguson? Ada tak nama David Beckham? Inilah Manchester United punya owner. Maknanya dia punya CEO dia. So, ni Sir Matt Busby, ni alamat Manchester United, alamat Old Trafford. So, dia punya executive co-chairman, nama dia Mr. Joel M. Glazer. And then executive co-chairman kedua, Mr. Avram A. Glazer. Ni adik-beradik ni. Mr. Richard Arnott, Group Managing Director. Mr. Edward Woodward, Mr. John Clifford, Corina Fredman. Nampak tak? Ini semua adalah dia punya CEO. Alright. Jadi ni saham Manchester United Necromastery Azli cakap apa, saham Coca-Cola boleh buy start dengan harga berapa apa? Okay, kita tengok saham Coca-Cola. KO. Okay, KO ni short form untuk Coca-Cola Okay, saham Coca-Cola sekarang harga dia $49. And kita tengok Okay, the Coca-Cola company is a beverage retailer offering more than 500 sparkling and still brand, including Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar, Sprite, Bacardi, Ayatakara Green Tea, Dasani Water, the Juice, the Fanta, Georgia Coffee, Gold Peak Teas. Okay. So ni semualah dia punya produk. Company result for the second quarter of fiscal 2018 including net revenue of 8.9 billion. Nampak tak? Coca-Cola buat duit, okay, masa 2018, 8.9 billion. Saya nak bagi tahu kat you all apa kelebihan saham McDonald? Kelebihan saham McDonald, kenaikan saham McDonald akan merancakkan juga kenaikan saham Coca-Cola. Sebab apa? You all kena faham, bila you all beli set makanan dekat McDonald, automatically hidangan yang you all akan terima tu including air Coca-Cola. Unless kalau you all nak tukar, saya nak tukar air Milo, dan saya nak tukar air Sprite, saya nak tukar air sekian. Nampak tak? Satu company ada dua saham yang berjalan. Menarik Jadi kita tengok chart, kita tengok sedikit dia punya technical view dia. Okay, kalau tengok Coca-Cola, COVID-19 jatuh, drop, and then sekarang ni dia dekat level pertengahan ketika kejatuhan tu. Saya sebenarnya dah beli saya beli hari tu dekat harga 50 tak silap saya. 50, sekarang jatuh balik. Saham ni kalau jatuh, selain daripada kita menggunakan stop loss, kita juga boleh menggunakan teknik strategi yang dinamakan dollar cost averaging Maknanya kita beli lagi, kita layer lagi, tapi dengan cara pembelian secara one to one lah. Jadi katanya saya saham Coca-Cola ni memang sangat value untuk kita beli. Okay, jangan malu-malu untuk beli. And katakan saham Coca-Cola sampai mencecah harga bawah ni lebih kurang $42 ni, $41. Okay, kalau dia sampai bawah ni, ini memang saya nak tekan lot yang besar sikit lah. Tapi saya menjangkakan saham ni lebih kepada
bullish lah. So Coca-Cola ni saya tengok lebih kepada bullish lah. Dan trend akan bermula kat sini. Dia akan naik. Dan kalau kita tengok KO punya mental, tengok market cap dia ni besar market cap dia ni bukan kecil besar, 213 bilion market cap dia, besar besar gila. Pemegang saham dia pun bukannya kaleng-kaleng, of course BlackRock dengan Vanguard. Nampak tu. Siapa nombor satu? Yang paling besar? Warren Buffett, bersih duit. Coca-Cola ni saham dia. Selagi Warren Buffett tak keluarkan duit dekat Coca-Cola ni, selagi tu Coca-Cola ni layak, maknanya ada strong decision untuk kita beli. Sebab apa? Warren Buffett punya duit paling banyak dekat saham Coca-Cola, maknanya dia adalah top institution holder. Selepas tu baru Vanguard dengan BlackRock. Buffett ada 400 juta share saham Coca-Cola. Berapa value dia? Kalikan dengan harga saham terkini. Itulah duit Warren Buffett. Dan apa yang dia enjoy sebenarnya? Dia enjoy dividend. Alright. Muhammad Nur Abu Bakar, lawa kerusi Abah. Kerusi lawa Abah. Terima kasih. Kerusi ni disponsor oleh Wall Street Disponsor oleh Wall Street. Necro Mastery Azli Institutional. Okay. So berkenaan dengan Coca-Cola ni, ini daripada request daripada sahabat kita, Necro Mastery Azli. Misteri betul nama awak ni. Okay, Shah Auzan, mana tahu pas ni The Red Warrior pula masuk IPO bursa. Wak Rizal mungkin nak masukkan The Red Warrior. The Red Warrior pula. Traders, Panglima Trader ni, Panglima Trader ni untuk bola sepak, badminton Kita ada satu tim bola sepak, nama dia Traders FC. Mustaqim Mazuki, saham Sunpower. Sunpower memang padu. Okay. Saham Sunpower. Nampak? Ini kita punya popular investor champion suggest untuk beli saham Sunpower. Sunpower Corporation. Kita tengok Sunpower. Okay. Harga $43.53. Masih kategori murah. Memang power saham ni. Drop $10, lepas tu naik. 2000 hari tu tahun 2020. Bulan 3 saham dia harga $5. Sekarang saham dia paling tinggi hari tu dapat naik sampai $56. Lebih kurang berapa ribu kenaikan tu. Dahsyat Inilah dunia saham. Sunflower Corporation. Kalau kita tengok Sunflower Corporation, Sunpower. Market cap dia ada 7.4 bilion. Okay, pemegang saham dia. Siapa yang beli saham ni? Okey tak kalau kita beli saham ni? Okey, Wellington Management ni jerung juga. BlackRock ada, Vanguard ada. Just nice. Okay, mana saham ni boleh kita beli. Terima kasih Mustaqim Mazuki. Muhammad Khairi, kripto pula apa? Kripto. Okay, kripto saya nak tunjuk. Kripto. Hari tu Bitcoin naik 40,000, 44 tak silap saja. Turun balik 30. Orang mengeluh, tengok padan muka beli Bitcoin, lepas tu harga jatuh. Kadang-kadang you all baca dekat dalam komen-komen ni, orang
macam dia nak bahan-bahan lah kita trade tweet apa. Sebenarnya dia jealous kita buat profit kat sini. Lepas tu dia nak belajar di ego kan. Dia nak belajar di ego dengan diri sendiri pun di ego, apatah lagi dengan orang. And then hari tu saya beli Bitcoin dekat harga 30,000. Ada account yang saya beli Bitcoin harga 30,000. Sekarang dah naik $9,000 kenaikan. Bolehlah kita beli beras Jasmine Superfine. Kita tengok harga Bitcoin. Of course ini saya nak tunjukkan based on value. Dia kena faham. JP Morgan, ada beberapa lagi company-company institusi yang besar, mereka dah mula liquidkan aset-aset mereka dekat dalam kripto, terutama Bitcoin. That's why lah di Bitcoin naik gila-gila. Ramai kawan saya nak jadi jutawan segera sebab Bitcoin. Ada member yang beli Bitcoin pada harga 3,000. Mana harga 3,000 kat sini lah. Berapa ribu kenaikan ni kalau dah sampai satu Bitcoin ni harga dia 40, paling tinggi itu 41,800. Saya 39. Bila kita tengok kat sini kan, nanti orang cakap alamak harga tinggi lah bro. Masa dia dekat bawah ni, orang cakap harga tinggi juga. Dah sampai sini, harga tinggi lah, takut nak beli kan. Harga sini, jadi this is the risk yang kita perlu ambil Katakan harga macam kat bawah ni, aku harap dia turun balik sampai bawah ni kan. Adakah benda tu berlaku? Nobody knows. Tapi dengan apa yang berlaku sekarang ni, memang kita nampak cryptocurrency dah mula mendapat tempat dekat dalam pasaran. Orang dah mula pump duit mereka dekat dalam cryptocurrency. Even kalau pergi tengok dekat siapa ni, siapa tu, Elon Musk tweet berkenaan dengan Dogecoin. Dogecoin naik macam nak-canak. Sebab apa? Tesla pun dalam rangka nak mengalihkan aset mereka, nak liquidkan aset mereka ke dalam Dogecoin. Dan itu memberi kesan positif terhadap coin tersebut. Jadi Bitcoin ni jangan terkejut sebab ada rumours yang mengatakan Bitcoin nak pergi harga 100,000. Dan orang cakap, alah bila tu, lama lagi bro apa semua. Dulu masa Bitcoin harga ratus-ratus, harga ribu-ribu ni, bro Bitcoin nak pergi harga 10,000 bro. Oh dia pergi harga 10,000 kan. Tenganga orang. Lepas tu dia pergi naik lagi sampai berapa? 18,000. Drop. Saya masih ingat masa dia naik masa tahun 2018 tu, dia naik masa harga 20,000 tu, dia drop, orang semua pelekeh-lekeh, Bitcoin ini apa semua. Tak dinafikan even saya sendiri masa orang share pasal Bitcoin ni, saya tak berapa berminat. Sebab apa? Sebab masa tahun 2017, 2018, member datang kat tempat saya cakap, bro mesin ni bro, kalau kau main ni, kalau kau beli, kau boleh. Jadi saya berfikir secara logik kan. Beli mesin, kepakaran, saya pun tak ada kepakaran dalam bidang ni, jadi saya abaikan. Sebab tak dinafikan banyak yang scam ketika tu. Orang buat scam untuk platform Bitcoin ni. Tengok platform baru je, ada ruang-ruang boleh scam, nak scam. Jadi saya abaikan. Sampailah pertengahan tahun 2020, tahun lepas, saya mula study sikit pasal Bitcoin. And then kalau perasan ketika harga 3,800 dia jatuh ni, inilah detik permulaan dia naik dan naik sampai sekarang. Jadi hari ni kalau cakap, bro Bitcoin dah tinggi lah bro kan, tunggu dia jatuh sikit lah baru nak beli kan. Percayalah orang-orang yang kat bawah ni pun semua fikir macam itu. Dia dah tinggi lah bro, tunggu dia turun lah. Lepas tu naik. Masa dia naik ni, tinggi lagi lah, tunggu dia turun lah kan. Tunggu je, tak beli-beli kan. Lepas tu masa dia naik, tenganga je tengok. That's why saya ambil point masa harga 30,000 tu, saya pun pakulah satu. Tapi ni potensi kalau lah tahun 2018 tu orang cakap boleh pergi harga 10,000, 20,000, dia dah sampai turun. Tak mustahil tahun ni ada orang cakap Bitcoin nak pergi harga 1,000, tak mustahil sebab
Daripada 18,000 ni dia pergi sampai 40,000. Tak mustahil sebab this is a future punya teknologi, fintech. Panjang lebar kalau saya nak jelaskan kat sini. So Bitcoin bagi saya boleh jadi satu medium investment. Muhammad Zuhaili, malam ni Abah sokong MC ke Abah? MC ni kadang-kadang orang nanti terasa tau, sebab minggu lepas mungkin akaun dia margin call, tapi saya sangat yakin ini untuk menunjukkan kepada Manchester City. Betul tak Muhammad Zuhaili? Kalau trader ni dia dengar MC ni takut dia. Malam ni saya tak sokong Manchester City, saya pun tak sokong Liverpool. Okay. Saya raikan kemenangan dan kekalahan dengan cara saya. Okay, cuma saya menjangkakan Manchester City akan menang malam ni. Sebab sebenarnya Liverpool dalam tekanan. So kepada fans-fans Liverpool, jangan tertekan. Okay. Keep strong. Dan inilah masanya untuk melihat kemampuan Liverpool yang sebenar. Saya harap sangat Liverpool dapat comeback. Itu memang shock lah kalau tengok. Ni Bella, terbaik Abah, bolehlah bagi tip beli beras macam Abah. Kau kahwin je ni kau kahwin, laki kau beli beras nanti kat rumah. Simple. Muhammad Khairi, mantap Abah. Okay, XRP. XRP hari tu naik, lepas tu dia terjun. XRP, Ripple ni pun bagus sebenarnya untuk dibeli sebab tengah murah kan. Tutup mata lah. Beli Ripple ni tutup mata, letaklah 1,000 ke. Okay, tutup mata. Itu yang saya marking itu sebenarnya harga yang Ripple yang saya beli. Saya dapat close sedikit, lepas tu tengah floating lagi. Masa dia naik dekat harga 70 sen tu saya dah close dah sikit. Lepas tu masa dia jatuh tu ada beberapa point inilah saya beli dekat harga ni Ada lebih kurang 5 layer saya beli dekat harga 50 sen ya. Tapi saya fikir tak apalah, saya pump. Sebab kalau kita tengok kat sini Ripple dia pernah naik, harga paling tinggi dia naik dekat 3 dolar lebih. Kalau tengok Bitcoin pun dulu macam ni. Bitcoin naik lepas tu jatuh drop. Okay. Jadi hopefully Ripple akan comeback balik. Dia naik 1 dolar pun saya dah bersyukur lah. Naik 1 dolar saya dah untung 100%. Dia naik 2 dolar saya untung 200%. Dia naik 3 dolar saya untung 300%. Saya fikir macam gitulah. Kejap kalau dia naik 1 dolar, saya untung, saya beli kat 50 sen. Average harga 50 sen. Kalau dia naik harga 1 dolar, saya dah untung 100%. Kalau dia naik 1 dolar 50 sen, saya dah untung 200%. Naik 2 dolar, saya dah untung 300%. Oh, kaya. Tapi nak kena bagi dia naik lah. Dan kalau tengok kat sini harga terendah dia pernah pergi lebih kurang 14 sen lah. 11 sen harga terendah. Nak rendah mana lagi dia pergi? Nak pergi kosong? Tak mungkin So guys, setakat ni based on perkongsian saja. Any questions? Ada soalan-soalan lain yang you all nak bagi? Ini portfolio, ni tengah floating kan. Saya ada beli dekat Solar Edge dengan Bio Nano. Saya invest lebih kurang 7,000. Saya invest lebih kurang 7,000 and now tengah floating.
Okey, Muhammad Nazhan, ada apa? Ada pertanyaan ke Muhammad Nazhan? Nak tanya apa? Saya nak layan satu lagu ni ya. Saya nak layan satu lagu ni. Lagu ni kan, kalau saya tengah nak tidur ke apa kan, saya akan dengar lagu ni. Tajuk lagu ni Dina Salam. Saya suka lagu ni. Okay, sebelum saya menjawab soalan, dengar tak? وانت عايزنا بحب لو طريق الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغم التحية والسلام أنشر وأحلى الكلام زي نود احترام أما محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام. Best tak lagu ni guys? كل هذه الأرض ما تكفي مساحة akan datang gala dinner, abang kena panggil dia ni. Saya pun plan macam gitu tau sebenarnya. Tapi tak tahulah berapa ribu yang dia minta Sebab you all boleh follow pergi dekat IG, boleh follow, nama dia Nisa Sabian. Ni guys, jadi IG Nisa Sabian ya. IG dia ada lebih kurang 16.6 juta follower. Dia adalah artis Indonesia Jadi dengan follower sebegini, saya tak tahulah berapa dia nak request. أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام. التحية والسلام أنشروا أحلى الكلام زي نور أنشروا هذا
Alright, macam mana? Sedap tak suara dia? Okey, Muhammad Nazhan, Cry Ada. Apa Cry Ada tu? Company Ada ke? Cardano. Oh, ini coin ni. Blockchain launch in September 2017. Cardano is a blockchain platform designed to run various applications such as smart contract and create by input-output Hong Kong. Cardano development was led by former Ethereum and co-founder Charles Hoskinson. Okay, kita tengok chart dia. Okay, so ini Cardano Oi, lain macam dia pergi hari ni. Daripada 30 sen pergi 69 sen, 100% hari ni naik. Supposedly 30 sen, 69 sen. Cuk. Ni baru listed ke? 2019. Kau tengok kat sini chart dia start 2018 No comment berkenaan dengan ni. Saya tak explore lagi Cardano ni. Mungkin value 1 hour. Sekejap aku tengok 1 hour. Oh, maknanya minggu ni dia dah naik lebih kurang 100%. Seram tengok. Meroket betul dia. Daily dia lain macam ni. Tengok minggu ni kalau beli kat sini 30 sen sampai sini 60 sen ni dah 100% dah. Dahsyat. Muhammad Nazhan ada beli ke? Ini Bitcoin Cardano, Bitcoin pula, blockchain. Nama dia Cardano. Saya pun baru tahu. Okay, ni ada orang bagi tahu Cardano price prediction. Ada price prediction Cardano network going bigger than you can imagine. Okay, kita tengok sini. Cardano up around 50% in the last couple of days, sending chills down the spine of crypto world. 75-cent target on its way. And what does the pathway look like? To around a $5 Cardano. Okay, kita tengok video ni. Dia kata ke mana harga Cardano nak pergi. What's up everyone? Welcome to Crypto Capital Venture. Hit that subscribe, hit that like on the way in. We've been covering Cardano a lot on this channel, and it feels good to break 50 cents. And then 60 cents. And we have targets to the upside. Cardano, I keep saying it, I keep tweeting it. Cardano is just getting started, everybody. So I tweeted this. This wasn't even long. This is like 4 hours ago. ADA just flipped DOT and XRP. Cardano now at a top 3 crypto. It didn't last long, but it was enjoyable while it did last. Right now, back in the number 4 spots. I don't count Tether. And then Cardano Dan tweeted, let's hear serious non-hopeful price targets for Cardano before the end of 2021. There's my answer, 483, also in the thumbnail. 483 in the thumbnail. And I'm going to explain that in this video. Mamat ni cakap Cardano nak pergi harga $4.83. Let's look at this clip real quick. From July 18, 2020. And I'm sure you know about this timeline, all the releases coming up, everything going on with Cardano. I'm not going to jump into these things, but this is the foundation of why Cardano looks so good. And then we can kind of start integrating this with the charts. And this is what I'd say those are pretty solid gains. Okay, dia cakap kat sini around 30 billion ETH currently at around 20 billion. If ada
Kalau Cardano ada 135 bilion, price dia akan naik $4.35. Wouldn't you? Since the March swing low, Cardano up, 3,500%. I'd say those are pretty good gains. I get a lot of comments. Not all doing, break this down right now. Cardano sitting at, if we go and we look at market cap, sitting at around, let's just Okay, market kalau kita cap. tengok masa Mamat ni share, harga dia 63 sen. Tapi sekarang kalau kita tengok kat sini harga dia dah 68 sen. Maknanya dia share masa harga kat sini. And then dia baru buat ni video ni 7 Februari. Baru je, tak silap saya baru berjam dia upload ni video ni. Okay, so maybe boleh untuk di-invest. Terima kasih Nazhan sharing berkenaan dengan crypto Cardano. Okay, kita punya visitor pun dah tak ramai. But at least saya ada sharing sedikit hari ni untuk you all semua. Hopefully ada sedikit orang kata input baru atau input lama ke. Saya akan cuba buat live Facebook and then saya akan share some things yang value untuk you all. And macam sekarang ni rakan-rakan kita pun kongsikan apa yang mereka buat. Macam Nazhan sharing berkenaan dengan Cardano, crypto Cardano, Eddie sharing berkenaan dengan saham OCGN dengan saham ADMP tadi, Adamis tadi tu, okay, which is a good stocks. Muhammad Nazan tanya pendapat. Okay, saya jujur cakap kalau berkenaan dengan kripto ni saya pun masih lagi baru. Saya masih lagi study. Saya pun ambil macam saya tahu je kripto apa, saya try Google, try YouTube, saya tengok macam ni kita tengok dia bagi tahu Cardano nak pergi harga 4.35 if Cardano ada fund lebih kurang 135 bilion, maknanya liquid dalam tu. So who knows, okay, dia pun antara top 10 dalam crypto punya list. Harga pun baru 69 sen, so just belilah $50 ke dan simpan. Got market cap sitting at around nobody thought. So dia cakap masa dekat harga ni 1.2 billion Bitcoin enter bull market. Okay, kat sini. Ethereum was. Okay lah, nanti saya nak tengok video ni sampai habis, InsyaAllah. Okay, any questions? Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa? Mahathir Zulkarnain, thank you Abah. Follow rapat Abah. Boleh follow kasih rapat. Follow rapat-rapat semua. Anyway, okay, sebelum saya nak close saya punya ni live Facebook ni, saya nak bagi tahu kat you all for those siapa yang nak being as a partnership, okay, being as a partnership dengan brokerage yang saya bawa, and then you guys boleh earn satu client $100 commissions and then another rebate commission. Sebab just last month ramai macam IB Kashaf, Iman TL antara saya punya partnership, mereka dah mula make money from being as a partnership Jadi for those yang nak become a partnership, material, bahan apa semua saya sediakan bahan video untuk belajar apa semua. You can share with all your friends, okay. Orang nak tak nak itu nombor 2, yang penting you all sharing, okay. Orang berminat, okay, they invest, you will get some commission which is can generate you punya extra income. Jadi siapa yang nak become as a partner boleh PM saya, PM saya dekat WhatsApp, dekat Facebook, okay, saya akan bagi detail macam mana jadi partner. And then you guys boleh earn commissions infinity, how much you want, okay, just decide, bagi target untuk diri sendiri.
Simple je. Saya cakap dekat all my IBs, you guys dapat ada lebih kurang, katakanlah orang tu nak, bah aku tak nak banyak lah bah, aku nak sebulan dapat $1,000 cukup lah. $1,000, ada 10 orang deposit, you all dah tahu dah, you all dapat income $1,000. Sebab satu dapat $100. So macam mana pembahagian commission tu semua, saya tak nak tunjuk saya tak nak tunjuk kat sini sebab partnership is a different part on the marketing punya planning, okay, other than trading. Jadi mungkin Nazhan nak become as a partner, okay, PM saya lepas ni, nanti saya bagikan details how to become partners and then get huge commission, really huge. Baru hari ni 7 hari bulan, baru 7 hari bulan hari ni, one of members dah dapat commission lebih kurang $3,300 USD. Okay, baru seminggu. So saya berjangkakan bulan ni commission dia maybe around 12 atau 13,000 kan USD. Duduk kat rumah, okay, buat online marketing, macam nak buat marketing, semua saya boleh ajar. Ada rakan-rakan saya yang lain pun boleh ngajar, material semua ada, kan. Saya akan mengajar bab technical, bab fundamental. Yang penting nak bermula atau tidak. Okay guys, anyway, thanks a lot semua yang join saya punya live. And jangan lupa setiap hari Khamis, okay, pukul 9 malam, spend time bersama saya dengan radio CTC FM, yang mana rancangan evolusi saham global akan ke udara daripada jam 9 malam hingga ke 10 malam. Jadi banyak perkongsian-perkongsian yang lebih mendalam saya ceritakan dekat dalam rancangan tu. Okay guys, sekian dulu daripada saya. Hope kita jaga kita. By the way, hari ni sahabat baik saya dia positif COVID-19. Dia positif COVID-19, dia PM saya, bro aku positif COVID-19. And dia dah ada dapat simptom macam tekak sakit, kurang selera makan, demam. Jadi sama-sama kita doakan semoga sahabat saya keep strong, okay, dapat melawan virus COVID-19 and segala-galanya dipermudahkan. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang daripada saya, Al-Fisal bin Salamat. InsyaAllah malam ni kalau saya free saya buat live lagi. Okay, bye bye. Assalamualaikum.